الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Paku Iman dan Simpulan Iman, muka surat 24 baris 2 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan ke-13-nya kalam. Jadi sambung perbahasan sifat ma'ani yang terakhir. Jadi bila sifat ma'ani yang terakhir, makna lepas-lepas ni mudahlah, boleh baca dan hurai gitu-gitu saja kerana tak payah. Sebab tu kita ni berasa macam boleh pergi minggu depan khatam begitu tempat ada lagi. Dan ke-13-nya, ke-13 daripada 13. Jadi kitab kita ni bukan sifat 20, sifat 13. Dia mengikut pandangan yang rajih. Dia khilaf ulama 13 ataupun 20. Kitab kita ni 13. Maknanya dia ambil pandangan rajih lah. Dia tidak ambil pandangan yang masyhur ataupun marjuh, iaitu 20. Iaitu kalam. Artinya, kalam macam biasa, kalam maknanya berkata. Dengan sifat kalam, Allah boleh berkata. Allah kata apa? Allah berkata-kata, bercakap. Cuma berkata-kata Allah bukan macam makhluk melalui makhraj huruf, bukan dengan guna lidah, bukan dengan belangga antara satu anggota dengan anggota lain yang mensabitkan makhraj huruf, bukan. Kita begitulah. Kalau kita dia membabitkan makhraj huruf, menggunakan udara, menggunakan lidah, pergerakan bibir. Jadi Allah mustahil sedemikian. Kata muallif rahimahullahu taala, artinya arti kalam, yakni pemahaman daripada sifat kalam ni apa? Wajib bagi Allah, yakni wajib pada akal, mesti. Jadi kita kata wajib ni terjemahan dia mesti. Mesti ni ada dua, mesti sungguh atau mesti ada. Jadi mesti ada ni makna benda yang ada lah. Jadi sifat kalam sifat yang ada, makna dia mesti ada. Jadi wajib sini makna mesti ada. Allah. Dia mesti ada. Mesti ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifat kalam. Mesti Allah Ta'ala itu ada sifat kalam. Ya, ganti phone. Aduh.
Ni pun hang juga. Cerita lah pun. Teruk ni. Susah lah. Ni oi. Tak boleh apa. Semua agak hang tu. Tak payahlah buatlah. Okey, sambung. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kata dia kalam. Ada. Artinya arti kalam wajib, yakni mesti ada bagi Allah Ta'ala. Jadi bila kata mesti ada, makna dia tu sungguhlah. Mesti ada dan sungguh bagi Allah Ta'ala ada sifat kalam. Tu kata sifat kalam tu wujudi. Sebab dia kata ada sifat kalam. Jadi sifat kalam tu wujudi, jenis wujud, lagi pula maujud, ada di zat Allah Ta'ala. Artinya arti kalam berkata-kata, yakni sifat perkata. Dengan sifat perkata Allah boleh berkata-kata. Tu jadi ni terjemahan tasamuhlah. Terjemahan istilahinya ialah perkata. Yang mana kalam itu yang berdiri, yakni yang ada. Berdiri ni terjemahan daripada qama bina, qama bi ghairihi, qama bi dhatihi. Qama tu dia terjemah berdiri. Jadi berdiri ni maknanya ada. Ada sifat kalam tu pada zat Allah Ta'ala. Jadi Ta'ala ni kebiasaannya dia disebut Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah sebut dalam kitab Furu'ul Masail, sunat untuk meletakkan ataupun bercakap sedemikianlah bila sebut nama Allah Ta'ala. Tidaklah semata-mata Allah saja. Allah apa? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla Jalalu. Gitu lah.
yang dengan dia dengan sifat kalam berkata-kata Allah Ta'ala pada sedia kala. Ni dia ambil ibarat daripada lam yazal mutakalliman kalau bahasa Arab. Lam yazal mutakalliman, senantiasalah Allah berkata-kata. Jadi dalam kitab-kitab Arab ada sebut lam yazal mutakalliman, ai lam yazal muttasifan bisifatil kalam. Bukannya Allah cakap sokmo-sokmo, tapi senantiasa sejak azali sampai bila-bila Allah bersifat dengan sifat perkata. Gitu. Itu takdir pertama. Ayah Diskam rahimahullah sebut dalam kitab Asasul I'tiqad juga, boleh juga kita kata Allah Ta'ala senantiasa berkata-kata dengan makna sejak azali sampai bila-bila. Kalam nafsani itu sudah siap sejak azali sampai bila-bila. Kalam nafsani itu, kalam nafsani makna benda yang Allah nak cakap tu siap dah sejak azali dan dia kekal sampai bila-bila. Itu takwilan yang kedua, tafsiran yang kedua disebut oleh Ayudiskam dalam kitab Asasul I'tiqad. Pada sedia kala makna sejak azali lah, dan senantiasa yakni pada abadi. Senantiasa ni abadi, sedia kala azali. Dia azali ni tak ada masa, cuma kita ni kata masa azali ni kerana sempit ibarat, tak tahu nak sebut macam mana, nak banding dengan ma la yazal, maka kita pun sebut masa azali. Hakikatnya tak ada masa pun, yang ada masanya ma la yazal, benda yang senantiasa, masa yang senantiasa. Sekarang ni dia panggil ma la yazal, sampailah kiamat, sampai bila-bila tak ada dah masa azali. Jadi dia ada dua masa je, masa azali, masa ma la yazal. Masa azali dulu tu lah, sebelum ada makhluk hanya ada Allah, hanya ada sifat Tuhan. Bila masuk ma la yazal, itu waktu adanya makhluk. Boleh ada makhluk, boleh tak ada makhluk. Kemudian Allah pun cipta makhluk, tubilah namanya makhluk pertama, iaitu khilaf ulama. Ada yang kata arash, ada yang sabit Nur Muhammad dan sebagainya. Kemudian dan senantiasa tiada, yakni tiadalah sifat kalam itu dengan huruf, dan tiada yakni tiada sifat kalam Allah perkata itu dengan suara. Ini disebut oleh Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullah dalam Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hidi Syarah Ummul Barahin. Dia kata sifat nafs kalam nafsi Allah dengan kalam nafsi makhluk sama dari sudut tak huruf tak suara. Jadi kita punya sifat perkata pun tak berhuruf tak bersuara. Sebab itu kita boleh bercakap dengan apa-apa juga bahasa. Kalau Allah Ta'ala sudah tetapkan huruf suara yang tertentu di peti suara kita, maka tentu kita tidak boleh bercakap selain daripada apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Jadi kita punya sifat perkata, sistem suara kita tidak berhuruf tidak bersuara juga. Yang berhuruf bersuara bila kita bercakap, adanya suara, adanya huruf. Tu tiada permulaan. Tiada permulaan makna sifat kalam Allah tu bersifat qidam lah. Jadi sifat ma'ani, satu lagi, sifat ma'ani dia boleh bersifat dengan sifat nafsiyah dan salbiyah. Bukan zat Allah Ta'ala sahaja yang bersifat nafsiyah ataupun salbiyah. Bahkan sifat ma'ani Allah boleh bersifat dengan sifat nafsiyah, boleh bersifat dengan sifat salbiyah. Maknanya sifat kudrat Allah ada, sifat wujud. Sifat kudrat bersifat qidam, sifat kudrat bersifat baqa, sifat kudrat bersifat mukhalafah lil hawadith, sifat kudrat bersifat qiyamuhu bi nafsihi, sifat kudrat bersifat wahdaniyah. Tapi sifat ma'ani tidak boleh dia bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Tu sebab apa? Sebab kalau sifat ma'ani boleh bersifat dengan sifat ma'ani juga, akan berlaku tasalsul. Tasalsul dari sudut mana? Kalau kita kata sifat kalam boleh bersifat dengan sifat kudrat, maka sifat kudrat bersifat dengan apa pula? Bersifat kudrat. Lepas tu sifat kudrat yang ketiga bersifat dengan apa pula? Bersifat kudrat. Pas sudah. Pas sudah tasasul. Jadi tasasul ni salah satu daripada kaedah akal yang mustahil. Maka sifat ma'ani hanya bersifat dengan sifat nafsiyah iaitu wujud, dan hanya bersifat dengan sifat salbiyah iaitu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah sahaja. Tu. Sebab tu dia kata tak ada permulaan, makna itu satu sifat qidam, dan tiada kesudahan, makna sifat baqa, yakni bukannya dimula. Dia tafsir bagi tiada permulaan dan tiada kesudahan,
yakni bukan dimula berkata-kata tiap-tiap suatu perkataannya perkataan Allah Ta'ala kemudian diam, dan tiada dahulu kemudian berkata-kata, yakni tiada dahulu diam kemudian berkata-kata itu berkata-kata Allah. Dia nak kata apa? Dia nak kata gini, zahir ibarat macam faridah lah, iaitu Allah Ta'ala ni senantiasa berkata-kata, bukannya lepas berkata Allah diam, dan bukannya Allah diam kemudian berkata-kata. Di sini macam seolah-olah nak kata Allah senantiasa berkata-kata lah, tak ada henti, sejak azali sampai bila-bila. Di sinilah ulama takwil katanya yang kata senantiasa, yang kata diam ni makna Allah Ta'ala ni sejak azali sampai bila-bila, sifat kalam nafsiyah dia itu sabit. Kalam nafsaniyah tu sabit, makna benda yang Allah Ta'ala nak cakap tu sudah ada sejak azali sampai bila-bila. Bukannya dia tak ada tiba-tiba baru ada, bukan. Ataupun dia ada benda nak cakap lepas tu hilang, tak ada juga. Tu berkata-kata situ macam tadi kita sebut tu lah. Allah Ta'ala senantiasa berkata-kata pada sedia kala. Makna ada dua. Pertamanya, lam yazal muttasifan bisifatil kalam, senantiasa Allah bersifat dengan sifat kalam. Ataupun takwil yang kedua, dia sekarang kata, boleh kita kata senantiasa berkata-kata Allah dengan makna sejak azali sampai bila-bila. Sifat kalam nafsiyah, kalam nafsaniyah dia tu, benda yang nak Allah cakap tu siap dah sejak azali sampai bila-bila. Maka bukannya macam kita nak cakap, contoh esok nak cakap, hari ni baru kita nak buat permintaan minda apa yang kita nak cakap, point dia. Allah Ta'ala akan gitu. Dan boleh jadi kita nak cakap hilang point, boleh tak? Boleh. Hilang, gagak kita. Apa yang kita simpan sebelum ni hilang. Tu kalam nafsani dia tu hilang. Jadi tak ada persediaan tu habis. Mari tok guru contohnya, kalam nafsaniyah dia hilang sampai tak nak bercakap, kosong. Allah Ta'ala bukan begitu. Allah Ta'ala dia senantiasa sejak dulu, sejak azali sampai bila-bila, dia dah ada dah, siap dah sejak azali sampai bila-bila apa yang Allah nak kata. Itu dia panggil, istilah dia kalam nafsaniyah. Jadi kalam nafsaniyah ni adik-beradik dengan kalam nafsi lah, dia tubik daripada kalam nafsi tu. Nafsi tu sifat perkata tu. Kalam nafsaniyah tu apa ucapan yang nak dikata tu amrul i'tibari tu. Kalam nafsaniyah tu amrul i'tibari, benda yang dipaham, dia bukan ada, yang adanya perkata, yang adanya sifat kalam nafsi, bukan nafsani tu. Itulah cara nak faham yang kita terhadap ibarat berkaitan dengan macam ni. Ibarat bukannya senantiasa Allah Ta'ala cakap tanpa ada mukhatab. Tanpa ada orang yang nak dicakap mukhatab ada panggil. Dan tiada menyerupai dengan segala yang baru sekali-kali berkata-kata Allah Ta'ala itu. Imam Ghazali sebut Allah Ta'ala bukan bercakap melalui makhraj huruf, bukan dengan lidah, bukan dengan angin, bukan dengan mulut, bukan dengan pergerakan bibir. Tu cara bercakap tu. Kita macam tu lah. Kita menggunakan udara, berhajat pada udara, makhraj huruf, lidah, mulut, pergerakan, baru boleh cakap. Allah Ta'ala bukan begitu. Tu dari sudut berkata-kata, kalam lafzi. Dari sudut kalam nafsi, perkata, kita sama dengan Allah Ta'ala dari sudut tak berhuruf, tak bersuara saja. Kata Imam Syarqawi, selain pada tu tak sama. Allah Ta'ala sifat perkata qadim, kita baharu. Allah Ta'ala sifat perkata tidak binasa, kita binasa. Allah Ta'ala sifat perkata dia tidak dicipta makhluk, tidak dicipta orang lain, kita dicipta oleh orang lain. Begitulah perbezaan antara sifat perkata kita dengan sifat perkata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baharu dan tiada menyerupai dengan segala maka Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala, yakni sedia kala lagi sejak azali Allah Ta'ala sudah ada apa yang nak dikatakan. Bila nak berkata tu, bila tiba masanya. Tiap-tiap barang yang wajib. Jadi sifat, kita nak kata tiap-tiap barang yang wajib, mana nak mari ta'aluk lah. Jadi ta'aluk sifat kalam namanya ialah dilalah ataupun dalalah. Dua bacaan. Dilalah ataupun dalalah, makna menunjuk.
Menunjuk ni makna memberi faham. Contoh orang kata Allah Ta'ala sebut wa aqimus salah. Terjemahan dia, hendaklah kamu menunaikan sembahyang. Dilalahnya apa? Wujubu qiyamis salah. Kewajipan untuk menunaikan sembahyang. Itu dilalah dia. Apa yang kita dapat faham daripada wa aqimus salah ialah wujubu qiyamis salah. Wajib mendirikan sembahyang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang beriman, diwajibkan, dituliskan secara wajib ke atas kamu untuk berpuasa. Mana apa? Wujubu qiyamis siyam. Wajib dia itu melaksanakan puasa. Tu dilalah. Apa yang kita dapat faham. Okey, kita pergi naik motor, tengok ada lampu hijau, merah dengan kuning. Tiba-tiba dia merah. Apa yang kita faham? Berhenti. Itu dilalah. Dalam mantik dia ada dua. Dilalah ghairul lafziyah, dilalah lafziyah. Yang dalam mantik kan dilalah ni. Ad-dilalatul lafziyah mana benda yang kita faham tu secara lafaz. Contoh, kita duduk ngaji sini, tiba-tiba dekat bangunan sana ada bunyi gurung-gerang. Lafaz. Makna apa? Memahami kata orang tu ada sana. Ada orang di situ. Tu dilalah tu. Bukan mesti bercakap gini je. Dia ada dilalah wad'iyah, dilalah aqliyah. Macam-macam. Tu secara lafaz. Kalau yang tak lafaz macam traffic light tu, kita tengok hijau, kita jalan. Sebab kita faham kata hijau tu jalan walaupun dia tak bercakap. Tu. Kita tengok signboard, dia buat arrow lagu ni, makna ke kanan. Walaupun dia tak bercakap. Tu dilalah. Beri faham tapi dia tidak berlafaz. Berlafaz lari tu. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, seperti firman Allah. Jadi ta'aluk dia dilalah dan dia bercakap semua benda wajib pada akal dia bercakap, mustahil pada akal dia bercakap, harus pada akal dia bercakap, semua benda dia cakap dalam Quran. Antara benda wajib seperti firman-Nya Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ayat 1. Artinya arti firman Allah Ta'ala, kata olehmu iaitu Allah itu satu. Boleh tak kata satu? Boleh, kerana satu tu asal pada so lah. Tu ya. Dan firman Allah Ta'ala, innani ana Allahu la ilaha illa ana. Surah Taha yang 14. Bahawasa aku Allah, tiada, yakni tiada Tuhan, jatuh. Tiada, yakni tiada Tuhan melainkan aku, dan Allah berkata-kata. Habis titik. Kalau tulis itu, okey. Ni hak wajib. Dua dalil. Daripada Quran. Apa yang Allah Ta'ala sebut wajib. Okey. Ada balik. Jadi apa tadi? Okey. Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Allahu la ilaha illa ana. Hak ni dia panggil wujubul wajib. Wujubu al-wajib. Mana? Ahad, asa tu wajib. Mesti ahad itu wujubul wajib. Mesti asa, hak tu wujubul wajib. Itu i'tiqad. La ilaha illa ana, ataupun ana Allah, la ilaha illa ana, tak ada Tuhan melainkan aku. Wajib. Wujubul wajib, mesti Allah saja Tuhan. Tu wujubul wajib. Begitu juga Syekh Suhaimi sebut istihalatul mustahilat min jumlatil wajibat. Tidak mustahil, itu pun satu sebahagian daripada benda wajib. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Tak beranak, tak diberanakkan. Okey, beranak mustahil. Tak beranak istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil wajib. Tak beranak Tuhan wajib. Tak diberanakkan Tuhan wajib. Jadi istihalatul mustahilat min jumlatil wajibat. Sebab itu Syekh Suhaimi rahimahullah sebut dalam kitab Hasyiah Suhaimi, dia tegur orang yang buat contoh sifat mustahil, benda yang Allah Ta'ala sebut benda mustahil dengan firman Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Dia kata tu salah. Tu bukannya sifat, itu bukannya benda mustahil, itu benda wajib, kerana istihalatul mustahilati min jumlatil wajibat. Tidaknya benda mustahil itu sebahagian daripada wajib. Tidak beranak wajib tak? Wajib. Beranak tu mustahil. Tidak diberanakkan wajib. Diberanakkan Allah Ta'ala itu mustahil. Tu
Dan berkata-kata, Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala, dengan makna Allah Ta'ala sedia kala lagi siap dah apa yang Allah nak kata benda mustahil ni, tiap-tiap barang yang mustahil, seperti firman Allah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Tu surah At-Taubah ayat 30. Dia kata arti firman Allah Ta'ala, berkata-kata Yahudi Nabi Uzair itu anak Allah. Nabi Uzair itu anak Allah ialah maqul qaul, bagi berkata-kata. Jadi Uzair itu mubtada' dia, ibnu khabar Allahi mudhafu ilaih. Qalatil yahud, al-yahud fa'il bagi qalat. Berkata-kata Yahudi Nabi Uzair itu anak Allah. Jadi anak Allah mustahil. Tak ada anak wajib. Anak mustahil, tak ada anak wajib. Tak ada anak tu istihalah tu mustahil. Tu. Dan Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang yang harus, yakni sedia kala lagi Allah Ta'ala telah ada siap dah apa yang Allah nak cakap berkaitan benda harus pada akal. Atas tafsiran yang kedua ayat disekam dalam kitab Asasul I'tiqad. Firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, surah As-Saffat ayat 96. Artinya, arti firman Allah, dan Allah lah yang menjadikan kamu dan barang yang kamu kerjakan. Ini kita kata dulu, khalaqakum ay khalaqa zatakum, diri kamu sendiri, jisim tu. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu kerjakan. Jadi ma sini khilaf ulama tafsir. Ada yang kata ma masdariyah, ada yang kata ma mausuliyah. Yang kata ma masdariyah, maka dia akan jadi gini, wa ma ta'malun ay wa amalakum. Dia takwil masdar dengan makna setiap zat kamu diciptakan Allah, dan apa yang terbit daripada perbuatan daripada kamu pun Allah cipta. Itu disebut oleh Imam Zarruq rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Al-Aqaid, Qawaidul Aqaid. Dia kata kalau kita dicipta oleh Allah Ta'ala, zat kita dicipta oleh Allah Ta'ala, maka apa yang terbit daripada perbuatan kita juga Allah cipta. Kalau kita berpandangan atas pandangan kedua yang kata ma situ ma mausuliyah, takdirnya begini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malunahu. Hu tu aid dia pada ma. Maknanya dia khusus kepada mana? Khusus pada peristiwa dia, iaitu berhala. Mereka buat berhala, maka turun firman ni, Allah mencipta kalian dan mencipta berhala yang kalian buat. Dan mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala bisu. Sebab tu kita kata sifat perkata lawan bisu, kerana berkata-kata bukan lawannya bisu. Berkata-kata lawannya tidak berkata-kata. Tidak berkata-kata itu namanya diam. Senyap. Bisu. Bisu itu satu sifat yang mustahil. Bermula dalil wajib ada sifat kalam bagi Allah Ta'ala itu baharu alam. Ni dia panggil dalil yang dhaif. Dalil yang dhaif. Kalau ikutkan para ulama mutakallimin, dia akan dahulukan dalil naqli dalam bab sifat sama basar kalam. Sebab apa? Sebab dia nak kait dengan alam ni lemah, dalil akli dia lemah. Kata disebut dalam kitab Fathul Majid Syarah Ad-Durril Farid Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Tak apalah, kita ikut dia lah. Jadi makna apa kait dengan alam ni? Dengan makna gini, kalau dalam kitab Ummul Barahin dia akan kata Allah Ta'ala jika tidak bersifat dengan sifat perkata, niscaya Allah Ta'ala akan bersifat dengan sifat lawannya, iaitu bisu. Jikalau Allah Ta'ala bersifat dengan bisu, maka Allah Ta'ala itu ada kekurangan. Bila Allah Ta'ala ada kekurangan, maka iaitu mustahil. Gitu lah. Dia tak nak kaitan dengan alam. Sebab alam ni dia susah. Bukan susah, dia dhaif. Sebab kalau bisu boleh tak buat benda? Boleh. Kalau contoh kita, kalau kita ni bisu, boleh tak buat bangunan? Boleh. Kalau ikut kita lah. Itu juga Tuhan. Tapi sebab apa kita sabit kalam? Sebab Allah sebut wa kallamallahu Musa taklima. Maka terpaksa kita ni kata Allah Ta'ala ada sifat perkata, sebab Allah Ta'ala sebut dia berkata-kata. Dan firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, surah An-Nisa ayat 164.
Artinya arti firman Allah Ta'ala telah berkata-kata oleh Allah akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata. Jadi taklimat tu i'rab dia maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq li taukid, kerana maf'ul mutlaq ni ada banyak. Maf'ul mutlaq li bayanin naw', maf'ul mutlaq li bayanil adad, maf'ul mutlaq macam li taukid. Hal ni taukid untuk mengatakan Allah cakap sungguh. Sebab dia fa'il dia Allah. Fa'il dia Allah. Kalau dia kata wa kallamallaha Musa, no, fa'il dia Musa. Kalau Musa bercakap dengan Allah tu tak pelik. Kita bercakap dengan Allah Ta'ala melalui doa. Tu. Tapi kalau Allah cakap, dia kena fa'il, Allahu fa'il, maka itu menunjukkan Allah memang bercakap. Bukannya Musa bercakap dengan Tuhan, Allah bercakap juga. Cakap lagu mana? Wallahu a'lam. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dengan makna, apa maksud Allah bercakap dengan Nabi Musa ni? Dengan makna menghilanglah oleh Allah Ta'ala akan hijab daripada Nabi Musa, dan diberi dengar akan dia, akan Nabi Musa, akan kalamnya Allah yang qadim. Tu yang kita kata tu, kalam Allah yang qadim. Itu disebut dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid Imam Baijuri rahimahullahu ta'ala. Dia kata menurut pandangan mu'tamad, Nabi Musa AS mendengar kalam Allah yang qadim, yang tak berhuruf, tak bersuara. Macam mana nak terima? Macam mana nak terima? Aduh, Ustaz tanya pula dah saya tesih. Lihat Ustaz mengajar ni. Aduh dah. Apa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Apa tadi? Jadi pandangan mu'tamad kata Allah Ta'ala Nabi Musa AS dan Nabi SAW mendengar kalam Allah yang qadim, yang tak berhuruf, tak bersuara. Macam mana boleh terima? Boleh terima. Sebab kita kan boleh terima Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Allah Ta'ala itu kita lihat nanti tidak bertempat. Kita lihat nanti tidak berjisim. Kita lihat nanti dalam keadaan tidak ada di arah mana-mana. Tu kita boleh tengok. Jadi kita dalam bab peristiwa Nabi Musa AS mendengar kalam Allah yang qadim, terima je lah. Apa susah? Kerana sifat pendengaran, kita kata pendengaran ni boleh mendengar benda ada. Sekarang ni kita nampak pelik sebab kita mendengar suara. Suara tu ada. Kita dengar tak selain suara yang ada? Tak dengar. Sebab tu kita hanya dengar suara saja, tak dengar benda ada yang lain selain suara. Sebab tu kita berasa pelik. Kalau ikutkan, kita boleh mendengar warna, boleh mendengar meja, boleh, cuma tak buka hijab. Allah buka hijab pada Nabi Musa untuk mendengar kalam Allah yang qadim, sebab kalam yang qadim tu sifatnya ada. Jadi benda yang ada boleh tak Nabi Musa dengar? Boleh kalau Allah buka hijab. Tu kata buka hijab. Bukanlah Allah Ta'ala mula berkata-kata kemudian diam ya Allah. Ni kita kata tadilah, bukan dengan makna Allah Ta'ala baru ada sifat kalam nafsaniyah, benda yang nak kata tu waktu tu kemudian hilang, diam. Mana diam, dia panggil diam ni sukut. Sukut ni ada banyak. Sukut nafsi, sukut nafsani, sukut lafzi, macam-macam. Diam. Jadi bukan bermakna Allah Ta'ala baru ada cadangan untuk cakap, tak kan. Sejak Zali lagi benda yang nak cakap tu ada dah dan tidak hilang sampai ke sudah, sehinggalah dibukakan hijab kepada Nabi Musa AS, Nabi SAW, dan mereka faham. Tu kerana Allah Ta'ala senantiasa berkata-kata itu, yakni latun muttasifun bisifatil kalam. Allah Ta'ala senantiasa bersifat dengan sifat kalam. Tu dalam Syarah Kubra ada disebut ibarat lam yazal mutakalliman, yakni lam yazal muttasifan bisifatil kalam. Senantiasalah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kalam. Tu bukanlah Allah Ta'ala mula berkata dan harus bagi Allah menjadikan dan mengadamkan. Habis tu, habis dah sifat wajib. Ni sekarang sifat harus.
Cuma dia tidak ada fasil, dia tidak ada penceraian. Kalau sifat-sifat yang lain tu dia ada penceraian, 13, 12, 11. Ni habis lah sifat kalam, habis. Jadi kesimpulannya, sifat kalam yang wajib kita i'tiqad ialah Allah Ta'ala ada sifat perkata, sabit di Tuhan. Bagaimana hakikat? Wallahu a'lam. Bagaimana hakikat berkata-kata Tuhan? Wallahu a'lam. Asalkan berkata-kata Allah bukan dengan lidah, bukan dengan pergerakan mulut, bukan dengan makhraj huruf, bukan dengan udara, bukan dengan apa. Sifat perkata Allah dengan sifat perkata kita sama dari sudut tak berhuruf, tak bersuara sahaja. Adapun dari sudut lain beza. Sifat perkata Allah qadim, kita baharu. Sifat perkata Allah baqa, kita boleh fana. Sifat perkata Allah mukhalafah lil hawadith, kita sama dengan makhluk. Sifat perkata Allah qiyamuhu bi nafsi, tak ada orang cipta. Sifat perkata kita ada yang dicipta. Tu tu yang tubik dalam Quran tu dia panggil kalam lafzi. Kalam lafzi, kalam yang sudah berlafaz. Bila kita baca ada tubik huruf suara. Tu yang Quran tu kalam lafzi Quran tu. Jadi Quran tu bukan kalamullah yang sabit ni Tuhan, bukan. Tu dalam kitab Al-Islami dia bahas semuka lebih tu. Yang nak kata Quran itu bukan kalam sifat ma'ani. Quran tu Quran lah, tu kalam lafzi. Sifat ma'ani di Tuhan tu lain, bukannya Quran tu sendiri. Dan harus bagi Allah, yakni harus pada akal bagi Allah menjadikan dan mengadamkan tiap-tiap mungkin. Mengadam ni meniada. Mengadam ni makna meniada. Harus bagi Allah Ta'ala mengadamkan mungkin dan atau menjadikan makna daripada ma'dum kepada mawjud, daripada tiada kepada ada. Tu menjadikan. Khalaqa, benda khalaqa ni mesti ada, mesti Allah Ta'ala cipta tu benda yang ada lah. Khalaqas samawati wal ard, khalaqakum, ay khalaqa dzatakum. Dan mengadamkan, yakni meniadakan tiap-tiap mungkin. Jadi dia buat ada benda wajib, dia tak buat benda wajib. Dia buat benda mustahil, tak buat. Sebab apa? Sebab sifat kudrat tidak bertakluk dengan benda wajib, dengan benda mustahil. Jadi dia hanya buat benda harus je lah, benda yang boleh ada boleh tiada, macam kita. Begitu juga iradat Allah, boleh berkehendak hanya pada benda yang boleh ada boleh tiada, macam kita. Atau meninggalkan menjadikan dan mengadamkan tiap-tiap mungkin. Tunya tu balik pada menjadikan dan mengadamkan tiap-tiap mungkin. Mana Allah tidak menjadikan, Allah tidak mengadamkan. Boleh bila sesuai dengan kehendak Allah sejak azali. Bermula dalilnya dalil harus itu. Jika tiada harusnya Allah, yakni tiada harus Allah menjadikan dan mengadamkan tiap-tiap mungkin tu, niscaya bertukarlah hakikat mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil. Noktah. Dia panggil muqabilul haqaiq, terbalik hakikat. Muqabilul haqaiq, terbalik hakikat ni sebahagian daripada perkara yang mustahil pada akal. Okey. Bertukar hakikat ini perkara yang mustahil pada akal. Okey, contoh kalau dikata Allah Ta'ala boleh buat benda mustahil. Allah Ta'ala boleh buat benda mustahil. Akan jadi apa? Dah mustahil tu mustahil ke tak? Sebab mustahil ni kita kata ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu aw thubutuhu. Benda yang tak boleh kita tergambar dia tu ada, mana mesti tiada. Tiba-tiba dia boleh mengadakan benda yang mesti tiada. Pelik gitu. Bila dia boleh mengadakan benda yang mesti tiada, maknanya mustahil tadi haruslah, bukan mustahil. Sebab mustahil ni mesti tiada, bukannya ada pilihan ada tiada, mesti tiada. Tiba-tiba Allah meniadakan, Allah mengadakan, maka dia panggil muqabilul haqaiq, terbalik hakikat. Makna benda mustahil tadi jadi harus. Okey, satu. Dan apa lagi? Saya bertukar hakikat mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil. Dan bertukar hakikat mungkin itu mustahilnya. Mana bertukar hakikat mungkin kepada wajib atau mustahil, atau wajib pada mustahil ataupun mustahil, itu mustahil. Bertukarnya hakikat mungkin kepada mustahil dan kepada wajib, itu mustahil.
Kalau kita kata Allah Ta'ala membuat benda yang mesti ada, makna itu tahsilul hasil, telah menghasilkan benda yang telah ada. Benda tu mesti ada, tiba-tiba Allah mengadakan lagi, itu dia panggil tahsilul hasil, mengadakan yang benda yang telah ada. Contohnya lampu ni dah buka dah, kita suruh orang buka lampu lagi, tahsilul hasil. Sama juga meniadakan benda mustahil, tahsilul hasil. Benda tu tak ada, kemudian kita nak meniadakan lagi, apa dia tu? Apa cerita? Tahsilul hasil. Gelas tu kosong, kemudian kita nak buang air lagi, buat apa? Tu tahsilul hasil. Tak ada faedah. Jadi yang boleh berkait dengan bab harus pada akal ni dua benda, iaitu muqabilul haqaiq dan tahsilul hasil. Maka apabila mustahil bertukar hakikat mungkin itu, niscaya tetaplah harus mengadakan dan menjadikan dan mengadamkan tiap-tiap mungkin bagi Allah Ta'ala. Ataupun nya tu sya'an, tak rujuk siapa-siapa. Tetaplah harusnya bagi Allah pada menjadinya mungkin atau meninggalnya mungkin. Meninggal mana tak buat, menjadi mana cipta. Mana Allah boleh cipta Zaid, Allah boleh tak cipta Zaid, harus. Okey, sifat harus ni jaga-jaga, bukan bermaksud Allah boleh bersifat, Allah boleh tak bersifat, bukan begitu kan? Sifat harus ni merujuk kepada tanjizi kudrat, tanjizi hadis kudrat, iaitu sifat harus ni sifat perbuatan Tuhan, bukan sifat zat. Sifat harus ni pada akal ni bukan sifat zat. Sifat zat ni makna sifat yang macam sifat ma'ani itulah. Dia bukan begini, Allah boleh bersifat, Allah boleh tak bersifat, bukan. Sifat harus ni ialah Allah boleh buat benda mungkin, Allah boleh tinggal benda mungkin. Itu maksud dia. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, habis selesai, habis dah beriman kepada Allah, selesai 24 muka. Baru satu rukun iman. Habis ni selesai, mudah. Rukun iman yang seterusnya ni mudah. Nak balik pun tak boleh, hujan. Jadi kita baca lama lagi. Soal, macam mana percaya dengan malaikat? Malaikat ni ialah, disebut lagi? Tak sebut. Malaikat ni dah sebut, tak apa. Jawabnya iaitu percaya dengan malaikat wajib atas. Bila kata wajib atas, wajib syarak. Dia dah bagi dah kata kunci sebelum tu. Wajib atas ni wajib syarak, wajib bagi, wajib akal. Wajib akal ni dengan makna akal mesti terima, tak boleh dia tu tak terima, mesti fikir begitu. Sama ada fikir begitu secara daruri tanpa dalil atau nazari berdasarkan dalil. Okey. Lepas tu apa tadi? Wajib atas. Jadi wajib atas ni wajib syarak. Mana apa? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Kata Imam Haramain, wajib syarak ialah benda yang diberi pahala kalau buat dan benda yang dapat dosa kalau tinggal. Jadi kalau siapa-siapa tidak mengiktikadkan malaikat, tidak percaya dengan malaikat, hukum dia haram, lagi kafir. Tapi kalau akidah dia kafir lah. Kalau dalam bab ibadat dia fasik, dosa besar gitu ya. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? 4 tu. Aqil, baligh, sampai Islam, dan juga sempurna panca indera, pendengaran atau penglihatan. Salah satu ya. Tak mesti dua-dua. Dia tu buta tapi dia tu boleh dengar, dia mukallaf lagi. Atau dia tuli tapi boleh melihat, dia mukallaf lagi. Tapi kalau tuli dan buta, dia bukan mukallaf. Tapi yang kata buta dan tuli bukan mukallaf ni kalau sejak kecil lah sampai ke besar. Tapi kalau sejak dia baligh, dia ada penglihatan, dia ada pendengaran, wajib atas dia untuk belajar, wajib atas dia buat ibadat. Tiba-tiba pas seminggu tu mati, pas seminggu tu buta tuli, dia akan dihisab seminggu ya di akhirat. Dia akan dihisab seminggu saja di akhirat nanti. Sebab tu lepas baligh tu disebut Imam Bajuri rahimahullah taala. Sebab tu kalau lepas baligh tu kena cepat-cepat lagi mengaji. Sebab tu suruh mengaji sejak kecil. Bab-bab yang berkaitan dengan puasa, mayang, akidah tu wajib atas mak bapak. Disebutkan dalam kitab apa tadi tengok
uh, Allah, kita apa dia tengok tadi? Tak apa baca tadi, tak ingat lagi tu. Kita lain pun ada juga. Dia kata ibu bapa wajib mengajar kanak-kanak anak dia lah. Anak dia sejak kecil tu bab puasa, bab sembahyang, bab akidah, bab yang ni lah. Dalam muqaddimah al-majmu'. Muqaddimah dalam kitab al-majmu' syarah al-muhadzab. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Esok ada daurah dengan Dr. Labib. Kita baca-baca sikit, habis baca, kita ada dia sentuh berkaitan bab fardu ain. Fardu ain atas mak bapa mengajar anak-anak dia ni akidah, bab fardu ain, sembahyang, puasa, apa yang haram pun kena mengajar kok. Apa yang haram pun kena mengajar kok. Kena mengajar kata, kalau tengok perempuan ni tak boleh, haram, walaupun dia kecil. Dia tak ada taklif pun, tapi kena wajib mengajar dak. Kata tengok perempuan ni haram. Bukan benda hak suruhan je kita suruh dak, benda yang haram pun wajib juga kita tegur. Jangan liwat, jangan zina, jangan tengok benda haram. Ajarlah walaupun dia tak tahu benda pun. Wajib ngajar. Supaya lepas dia balik dia terbiasa dengan benda yang syarak suruh dan syarak larang. Syarak larang untuk dia tinggal, syarak suruh untuk dia amalkan. Kata muallif rahimahullahu taala, ni guna ni telco apa ni? Syekh. Telco apa ni? Selcom. Dah tak sanggup pun saja lah tanya. EG? Apa tu? DG. DG ada limited lah. Ada limited lah. Limited sungguh lah. Bukan limited bohong lah. Limited lah. Berapa ringgit? Wih, tahan. Ni tak sangkut langsung. Kalau guna Selcom 15, Assalamualaikum lah sekarang. Okay, sport. Bukan iPhone ni yang ni. HD molek video. HD lantak lah HD. Suara dengar suara. Kita tak tahu ni suara mic. Kita buat dengan phone kita dah selamat dah. Sangkut pas sudah ni. Lepas tu iaitu wajib atas mukallaf percaya dan i'tiqad. Percayalah. I'tiqad 100%. I'tiqad tu 100% yang jazim. Okey. Ni kita boleh kata dia ni i'tiqad ni sebenarnya memang 100% dah. Jazim ni pun 100%. Kita boleh kata yang jazim ni dia panggil sifatun kasyifah. Sifat yang menjelaskan lagi. Macam kita kata macam ni. Jisim yang bertempat. Jisim mesti bertempat. Tak ada jisim yang tak bertempat. Dah sebut sifat tu sifatun kasyifah. Kadang sangkut sikit, tak sangkut pun. Kita tengok lurus sangkut kot. Aduh, apa tadi? Sifatun kasyifah. Jisim yang bertempat. Itu sifatun kasyifah dia panggil. Sifat untuk menjelaskan lagi keadaan jisim. Macam ni i'tiqad. I'tiqad yang jazim. Makna kalau i'tiqad yang tidak jazim, makna i'tiqad yang dhan, i'tiqad yang waham, i'tiqad yang syak, itu kafir. Bahawa ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak malaikat. Ini wajib. Adapun secara tafsir tu akan datang lah. Mana kita wajib i'tiqad Allah Ta'ala ada beberapa malaikat. Nak tengok perbahasan malaikat yang rukun iman yang 6 ni, boleh ngaji kita Qatrul Ghaith Syarah Masail Abil Laith. Kita dah baca dah, khatam dah 12 majlis. Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani waktu cuti semester, cuti mid-sem waktu Covid dulu. Kita buat online lah. 12 majlis. Satu majlis ada 2 jam gitu lah. Mereka itu malaikat jisim. Jisim makna dia bukannya arad. Ni dia panggil ta'rif. Ta'rif ni dia panggil ada jami' wa mani'. Jami' jisim. Jisim mana jami'? Seluruh jisim. Jisim umum sangat tu. Mana bila kata jisim terkeluarnya arad. Okey. Jisim apa? Yang latif. Tu faslun. Itu manik dia. Jadi jismun ni, jisim ni jinsun dalam kaedah takrif dalam mantik. Jisim ni jinsun ialah jenis. Yang latif tu faslun, yang menghalangkan jisim lain masuk dalam takrif. Sebab bila kata yang latif keluar yang kafif. Kaf fa ya fa, kafif makna jisim yang kerah, tokor dia panggil.
Jisim yang kafif tu jisim tokar, jisim latih tak tokar. Jisim latih contoh air, cahaya, malaikat, roh, jenis tembus tak ada apa, jadi tak belaga pun tak ada apa, boleh masuk gitu je. Contoh tengok gambar Harry Potter, roh-roh tu tembus dinding elok, buat apa? Jisim latih, dia tak bunyi pun bertembung, tak ada. Udara jisim latih. Kalau udara jisim kafif, kita kalau nak kalau kita nak hirup udara tu fikir banyak kali. Buat apa? Takut sakit. Tu rahmat Allah Taala. Kalau mandi dengan air tu kalau jisim kafif kita tak mandi dah. Macam mandi dengan batu. Baik tak payah mandi. Yang dijadikan mereka itu malaikat, daripada nur mereka itu malaikat, bukan daripada nur noktah. Noktah situ ni kita jauhi tak ada titik. Kalau nur mereka itu habis cerita. Daripada nur cahaya. Daripada cahaya bukan makna Allah berhajat pada cahaya, tidak. Ni dari sudut hikmah wasilah saja. Macam Nabi Adam AS diciptakan daripada tanah, bukannya Allah berhajat pada tanah. Nak khabar, nak bagi tahu kata kita nak buat benda ni ada benda, ada sebab, ada punca, bukannya Allah berhajat kepada tu sungguh. Buktinya ialah Allah Ta'ala, contohnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Isa tanpa ada orang setubuh dengan ibu dia Sayyidatina Maryam, tak ada, tiba-tiba jadi anak. Boleh? Mereka itu malaikat hamba Allah, bukan hamba orang lain. Yang Allah peliharakan mereka itu malaikat daripada mengerjakan barang yang Tuhan tegahnya barang. Makna mereka ni maksum. Maksum macam Nabi, maksum macam Rasul. Dia ada maksum, dia ada mahfuz. Mahfuz kepada wali, makna wali buat dosa cepat-cepat taubat, tu mahfuz. Wali tidak maksum, ulama tidak maksum. Tapi kalau ulama tidak maksum, bukan jadi slogan untuk kita bubuh dia. Ulama tidak maksum, memanglah hang lagi tak maksum. Sudah dia. Ulama tidak maksum, hang lagi tidak maksum. Jadi ada maksum, mahfuz. Kedua-duanya terjemahnya terpelihara belaka. Cuma maksum ni tak pernah buat dosa besar dan dosa kecil. Mahfuz ni buat dosa juga, cuma cepat-cepat taubat. Jadi mahfuz ni kategori sahabat, ulama, awliya, orang soleh. Kata muallif rahimahullahu taala, lagi suci mereka itu malaikat daripada sifat-sifat manusia. Makna dia bukannya sifat basyarah, al-aradul basyariyah. Sebab itu sifat rasul lagi dia akan sebut al-aradul basyariyah, kerana nak kata rasul ni bukan malaikat. Rasul ni dia bersifat dengan sifat manusia, dia bukan malaikat. Malaikat tidak bersifat dengan sifat kemanusiaan. Makna malaikat tidak berakal. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak kahwin, tidak tidur. Sebab mereka tidak bersifat dengan kemanusiaan. Mereka ada akal tapi tidak ada nafsu. Kita ada nafsu serta akal. Maka tiada mereka itu. Maka ni tafriq bagi kata mereka itu suci dari bersifat-sifat kemanusiaan. Tu tafriq dia. Tafriq dia tiada mereka itu malaikat makan atau minum, dan tiada lena. Orang Kedah. Tiada lena, tak lena, mereka ni kita tidur, dan tiada diperanakkan. Mereka ni bukan diberanakkan oleh orang lain tak. Dan tiada beranak, mana dia melahirkan anak, bukan. Sebab tu semua sifat kemanusiaan. Jadi kalau dia tidak diberanakkan dan tidak beranak, bukan bermakna dia Tuhan. Jadi kalau dia tu tidak beranak dan tidak diberanakkan, ada dua, ada yang Tuhan, ada yang makhluk. Yang Tuhan Allah Ta'ala, yang makhluk malaikat. Kalau Nabi Rasul, dia beranak, dia diberanakkan, sebab dia al-aradul basyariyah, dia itu sifat kemanusiaan. Dan tiada beranak, dan tiada lelaki, dan tiada perempuan. Ini sebuah jantina. Dan tiada mereka itu malaikat bersyahwat. Yakni, apa maksud bersyahwat? Tiada keinginan pada berkahwin. Kita ada syahwat, ada bab tu, ada fik munakahat, kena mengaji. Jahil habis cerita. Nak nikah, nak setubuh, tapi nak mengaji malah. Habis cerita. Hek nipah telanjang bogeh. Tak ada ilmu hek nipah. Habis cerita, lepas tu bila nak jimak je. Jadi mereka tidak bersyahwat. Jadi syahwat sini
keinginan lah. Kalau ikut kita tasawuf, syahwat ni biasanya tertuju kepada hak buruk. Tapi secara umum, secara lughah, secara bahasa, syahwat ni keinginan lah. Syahwat untuk baca Quran. Kalau bahasa ustazku, syahwat untuk baca Quran, bukannya syahwat untuk bubuh Quran, jimat Quran, bukan. Syahwat baca Quran lah. Bukan bersetubuh dengan Quran. Yakni maka nyatalah bohong dan sesat orang yang berkata. Ni nak kritik sikit. Sesat dan bohong orang yang berkata Harut dan Marut. Tu dalam surah Baqarah. Harut dan Marut, muka surat 16 tak silap. Tapai kau dulu. Masuk musabaqah dulu Quran. Qoloh dulu Baqarah 3 juzuk. Nguju tak Johan, naik Johan. Harut dan Marut, tak silap muka surat 16 yang cerita dia lebih kurang 3/4 ayat ni. Okey, ada balik. Okey. Yang sangkut-sangkut tu relax lah, dia bukan sangkut teruk kan. Dia sangkut sikit-sikit je. Dia kalau sangkut ni kita kena relax dulu. Kadang-kadang kita cakap-cakap, bila tengok balik tak ada. Dia makan. Okey. Jadi dan maka nyatalah bohong dan sesat orang yang berkata Harut dan Marut itu malaikat yang turun ke bumi mengajar ilmu sihir. Ada Quran tak? Ni Quran. Ada Quran sini. Lupa pula. Muka surat 16. Betul je? Betul. Ni. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Cerita kisah apa nama tu? Dia kata wama kafara Sulaiman walakinna syayatin. Syaitan lah kafaru. Mengkafirkan mereka itu kafaru. Betul tak terjemah kafir tu? Silap pula. Yu'allimuna an-nas as-sihr. Syaitan itu mengajar mereka, mengajar manusia akan sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Jadi seolah-olah Harut dan Marut ini ada orang kata dia tu mengajar manusia sihir. Tu yang kata sesat dan bohong. Paku iman kita ni. Malaikat yang turun ke bumi mengajar ilmu sihir dan berzina dengan perempuan noktah. Bohong. Sebab apa? Sebab malaikat ni dia ini bebas daripada syahwat. Jadi berzina ni syahwat. Berzina ni bab-bab syahwat. Ilmu sihir ni syahwat juga dari sudut kejahatan. Ini tak betul. Jadi Harut dan Marut ni ada yang kata dua nama malaikat. Ada yang kata Harut dan Marut ni bukan malaikat, orang soleh yang macam malaikat. Ada khilaf lah ulama tafsir. Jadi ada yang kata, orang yang kata Harut dan Marut ini ngajar ilmu sihir tu Israiliyat. Ni dia sebut ni lagi. Israiliyat ni mana cerita yang tak perlu diterima dan tak perlu ditolak. Israiliyat Maka diazab kedua-duanya Harut dan Marut hingga hari kiamat. Maka inilah yang dicerita oleh Yahudi. Itu kata Israiliyat. Dan yang sebenarnya bukan begitu. Lepas tu sebenarnya lagu mana? Dan kata setengah ulama Harut dan Marut itu manusia. Maka dinamakan malaikat kerana solehnya manusia. Itu kata sebahagian. Jadi pengarang kitab kita ni mengambil pandangan kata hak tu manusia yang soleh macam malaikat. Ambil hak tu. Ataupun dia tu malaikat. Setengah ulama kata dia tu malaikat yang mengajar manusia kata nak tahu mana sihir. Tu. Bukan dia mengajar sihir, dia mengajar manusia bagi tahu kata mana sihir ni. Sihir ni macam mana? Bukan nak mengajar sihir. Dia nak bagi tahu kata setan ni mengajar sihir. Sihir ni macam mana? Dia bagi tahu. Ada kata gitu. Bukannya dia yang mengajar sihir. Tu. Kemudian macam kita contohlah, bengkel sihir. Bukan kita nak ngajar sihir, kita nak kata apakah bentuk sihir dan macam mana cara kita nak bantah sihir. Bukannya kita mengajar sihir. Tu.
Gitulah Harut Marut. Bermula malaikat itu amat banyak, tiada kita ketahui bilangan mereka itu malaikat, melainkan Allah jua yang mengetahui nyonya bilangan malaikat. Ni dia panggil beriman secara ijmali, secara borong. Hak ni. Mana malaikat banyak. Ada malaikat? Ada bagi Allah Taala malaikat. Berapa? Banyak. Berapa? Wallahu alam. Tu secara ijmali. Wajib. Dia hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsirnya. Ni tafsir. Okey, dia beriman kepada Allah ada dua, ijmali, tafsiri. Ijmalinya ialah Allah Taala mesti bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan bebas daripada sifat kecelaan. Tu ijmali. Tafsirinya sifat 20. Beriman dengan malaikat sama juga, ijmali, tafsiri. Ijmalinya Allah Taala ada banyak malaikat. Tafsirinya hak 10 akan datang. Hak ni hak tafsir. Pertamanya dengan tafsirnya satu-satu itu 10 malaikat sahaja. Pertama daripada 10 Jibril atau Jibrail. Jibril ni riwayat Hafs an Asim kalau dalam Quran. Jibrail riwayat Syu'bah an Asim. Qiraat Asim riwayat lain. Kita Hafs, yang kawan dia Syu'bah. Jadi kalau Jibrail baca mak wajib muttasil lah, Jibrail. Kerja malaikat Jibril membawa wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Dah sekarang ni macam mana dah tak ada rasul, tak ada nabi, dia kata. Dan lagi kerjanya Jibril juga mentadbir tiap-tiap perkara yang berlaku dalam alam ini. Luas lagi lah. Antaranya ialah tiup ruh. Sebab itulah dalam surah Inna anzalna tu adanya warruh. Tu disebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Tanazzalul malaikah, turun malaikat, warruh, dan malaikat Jibril. Apa disebut ruh? Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala sebut dalam kitab tafsir dia, ruh tu sebut dengan makna Jibril. Kerana Jibril tugas dia ialah tiup ruh juga. Tanazzalul malaikah, turun di Lailatul Qadar malaikat dan ruh, iaitu malaikat Jibril. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka itu. Habis kemudian kata muallif rahimahullahu taala, adapun orang yang berkata Jibril sekarang ini habis kerjanya Jibril kerana tiada nabi-nabi dan rasul-rasul yang hendak dibawa wahyu kepadanya, rasul-rasul dan nabi-nabi, maka adalah orang yang berkata demikian tiada kerja Jibril semata-mata jahilnya orang itu. Jahil. Orang yang cakap gitu tu jahil. Sama ada jahil murakkab atau jahil basit. Jahil basit mana dia memang tak tahu. Orang bagi tahu baru tahu. Ada kerja lain. Dia terima. Tu jahil basit. Jahil murakkab, dia tetap pertahankan memang jahil. Memang jahil pula. Memang Jibril ni hanya sampai wahyu saja. Dan sekarang ni tak buat apa dah. Orang pun kata tak betul. Betul. Habis kita jahil murakkab tu. Habis kita gini wal'iyadu billah. Kalau jahil muka'ab pula, dia bagi tahu orang, dia tahu. Tu lagi leceh tu. Dia adalah jahil, dan dia jahil bahawasanya dia jahil, dan dia bagi tahu orang dia tu tak jahil. Tu jahil muka'ab. 3D. Aku tak tahu bahawasanya Jibril ni tak ada kerja. Aku tak tahu bahawasanya Jibril ni ada kerja lain selain pada wahyu tu. Dan aku tetap pertahankan bahawasanya Jibril itu tak ada kerja lain dah. Dan dia khabar ke orang bahawasanya aku tahu Jibril ni memang tak ada kerja lain. Habis kita. Dan kedua daripada 10 Mikal atau Mikail. Dua kerja Mikail mentadbirkan rezeki segala makhluk dan hujan dan lain-lainnya. Ni sekarang hujan ni, malaikat Mikail ni. Cik kata kat dia, Mikail turun berhenti, lain tak ada. Contoh Dan Mikail turun hujan, dia turun sungguh ke? Tak, dia tak beri bekah, Allah Ta'ala yang beri bekah. Dia ni tugas je. Bukan kata Allah duk relax sekarang ni. Apa semua malaikat buat. Habis cerita tu. Dalam Quran sebut kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Ta'ala sibuk. Sibuk apa? Macam-macam. Sekarang ni kita boleh gerak, Allah Ta'ala menggerakkan kita. Sekarang ni Allah Ta'ala turunkan hujan. Sekarang ni Allah Ta'ala mengekalkan bangunan ni. Kalau tak runtuh.
Macam-macam kerja. Tu kita belum tentu orang lain lagi banyak tengah beranak sekarang ni, tengah mati sekarang ni. Semua tu kerja Allah Ta'ala. Jadi dia hanya tugas saja. Yang betul-betul berkah Allah Ta'ala. Rezeki yang telah tetap Allah Ta'ala. Rezeki yang betul-betul tanjizi hadis Allah Ta'ala juga. Sekarang berlaku ni Allah Ta'ala juga. Okey, rezeki ni dua, sama ada halal ataupun haram. Dua-dua tu dipanggil rezeki. Tu Ahlussunnah. Haram ke halal, dua-dua dipanggil rezeki. Asalkan benda tu dapat, rezeki. Rezeki apa? Halal ke haram? Dua tu je. Tu Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, dan ketiga daripada 10 Israfil, kerja Israfil, tiup sangkakala. Sangkakala khilaf ulama 2 ke 3 kali. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi syarah Ummul Barahin, pandangan pertama kata 3 kali. Iaitu pertama amaran utama, amaran pertama ni sekadar dengar je, tak hancur lagi. Lepas tu yang kedua baru hancur dunia. Yang ketiga baru bangkit balik. Tu yang kalau tiga kali. Tengok, trompet pertama tu hanya amaran, trompet kedua itu hancur dunia, trompet ketiga bangunlah segala manusia, makhluk. Pandangan yang kedua kata 2 kali saja. Trompet pertama musnah alam, trompet kedua bangun semula. Hak ni pandangan muhkamat. Tu Dan keempat daripada 10 Izrail, ataupun namanya Malakul Maut. Okey, daripada yang pertama sampai keempat ni dia panggil Raisul Malaikah, ketua malaikat-malaikat. Hak paling ketua, yang paling afdal dalam kalangan Raisul Malaikah, Jibril alaihi salam. Dalam kitab Nurul Zalam syarah Aqidatul Awam disebutkan orang-orang yang menjaga wuduknya. Maknanya kalau dia batal wudu, nanti mati malaikat Jibril akan sambut roh dia. Walaupun tu dhaif lah. Tapi diriwayatkan dan dinukilkan dalam kitab Nurul Zalam oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Tak silap tu riwayat Imam Suyuti rahimahullahu taala. Dan keempatnya Izrail ataupun Malakul Maut. Kerjanya Izrail mengambil nyawa tiap-tiap yang bernyawa, walaupun huma ni kutu kutu. Dan kuman yang sangat halusnya kuman sekalipun, tetap dia tu ambil nyawa. COVID-19 habis dah, mati belaka dah, dia ambil nyawa. Contoh ni. Kuman, macam-macam kuman, beratus-ratus kuman ada. Semua mati belaka, dia yang cabut. Sperma laki-laki ada yang hidup, ada yang mati. Hak mati dia cabut. Sebab sperma tu dia panggil hayawan dzul hayah, benda yang hidup. Sebab tu dia boleh gerak dengan usaha dia. Kalau boleh bergerak tapi ittirari tu tak panggil dzul hayah. Macam pokok tu bergerak dengan angin, bukan gerak sendiri. Bukan dia nak gerak tapi gerak dengan angin. Tu tak panggil hayawan. Hayawan ni ialah benda yang boleh kita gerak dengan sendirinya. Bukan gerak sendiri makna dia beri bekas, bukan. Makna dia ada kehendak untuk gerak dan dia gerak sungguh. Tu dia panggil hayawan. Sperma termasuk hayawan. Benda hidup, bernyawa. Kalau ada laki-laki sperma dia mati, sperma dia hidup, maka dia lah cabut nyawa tu. Ada yang sperma mati, ada sperma hidup. Kalau nak hidup sama-sama, kalau ada bini tu jimat kerak lagi, maka hiduplah mani tu. Kalau air mani tu tak kerak keluar, tak kerak, bukan kerak sangat, mana stabilize-nya seminggu sekali ke 4 hari sekali ke, dia ada nanti kalau jimat dia akan ada separuh mati separuh hidup. Chances nak dapat anak tu kurang sikit lah. Tiba-tiba ni apa cerita tu kelas lain. Ni dia panggil faidatul lah. Firman Allah Ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha ay fi lailatul qadar biizni rabbihim. Surah Al-Qadar ayat 4. Arti firman Allah, turun malaikat dan Jibril pada malam. Tengok, roh dia terus kata Jibril. Mana dia punya rujukan dia? Antaranya tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, namanya Murahul Labid, 2 jilid.
pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bukannya alfu syahr, khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Makna pahalanya tu lebih berganda, lebih berganda daripada amalan 1000 bulan, bukannya 1000 bulan. Tu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khilaf. Ada yang macam-macam lah, ada 21 lah, 23 lah, 25, 27, 29, ada ikut hari lah apa dia. Tu semua ijtihad belaka tu. Yang naknya buat 10 malam terakhir tu ibadat lah, tak akan terlepas lah. Ini duk target satu je. Tu. Jadi malam Lailatul Qadar setahun sekali sahaja. Cuma khilaf ulama, adakah Lailatul Qadar lebih afdal daripada malam yang dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun malam yang dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada Lailatul Qadar? Khilaf. Ada yang kata Lailatul Qadar, ada yang kata malam yang dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Dengan titah dan suruh daripada Tuhan mereka itu malaikat. Min kulli amrin, arti min kulli amrin, dan tiap-tiap pekerjaan yang mengqadha akan tiap-tiap pekerjaan oleh Allah Ta'ala bagi tahun itu hingga tahun hadapan. Mengqadha ni makna menunaikan. Menunaikan pekerjaan yang mengqadha, yakni yang akan dibuatkan oleh Allah Ta'ala tahun itu hingga tahun hadapan, daripada ajal dan beranak dan rezeki dan lain-lainnya. Tu kata tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Apa min kulli amr? Iaitu setiap perkara yang Allah nak tetapkan ajal, beranak, rezeki apa semua tu sejak tahun tu hingga tahun akan datang. Tu. Dan diserahkan pada mentadbir rezeki apa semua tu kepada 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Setiap tahun ditugaskan kepada mereka 4 ni, Raisul Malaikah, benda-benda tadi, ajal kepada Izrail, beranak tu dari sudut mungkin rezeki lah kot, dah rezeki, ikutlah Jibril yang tiup roh, beranak tu tiup roh. Kalau Mikail dia rezeki, Israfil tiup sangkakala. Mungkin dia ada tugas lain, wallahu a'lam, boleh jadi. Dan kelimanya dan keenamnya 10, daripada 10 malaikat itu Munkar dan Nakir. Kata sebagian ulama, nama dia tukar jadi Bashir wa Mubashir kalaulah orang tu beriman. Dia tidak panggil Munkar Nakir, kerana Munkar ni ingkar tu lah. Munkar ni Munkar Nakir. Munkar Nakir hanya untuk orang yang kafir ataupun orang yang fasik. Dia Munkar Nakir. Mari tu gelap, kilat, nakutkan, Munkar Nakir. Mari dengan senyum, dengan cahaya, dengan elok, Bashir wa Mubashir. Sebagian kata gitu. Tu disebut dalam kitab Nurul Zalam, Syarah Aqidatul Awam oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Dan ketujuhnya mana tadi? Kena birah, betul lah. Dan ketujuhnya daripada 10 malaikat itu Munkar dan Nakir. Kerja Munkar dan Nakir soal orang yang mati. Tadi yang malaikat Izrail, dengan sekarang ni malaikat Munkar Nakir. Boleh tak tanya dan juga boleh ambil masalah-masalah yang sama? Ya, boleh. Macam mana? Tak boleh dipikir oleh akal. Tu disebut dalam kitab Qatrul Ghaith, Syarah Masail Abil Laith oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Tak boleh mikirlah macam mana tu. Asalkan boleh. Dan dalam kitab Qatrul Ghaith itu juga sebut bahawasanya malaikat Izrail, malaikat maut itu dia hanya cabut bila dah cabut habis. Maknanya tentera-tentera dia mari, petugas-petugas, officer dia mari tarik dulu daripada kaki roh kita tu. Kaki sampai ke tenggorokan ni, barulah dia cabut malaikat maut tu. Dia ketua dia. Aduh lah. Kemudian kata Musannif rahimahullah, dan ketujuhnya dan kedelapannya, kedelapan daripada 10, Raqib dan Atid. Dalam kitab Nurul Zalam juga sebut Raqib Atid ni satu malaikat, bukan dua. Raqib Atid belah kanan satu, Raqib Atid belah kiri satu. Bukan macam tadika yang kita belajar tu, Raqib kanan, Atid kiri, bukan. Raqib Atid dua malaikat, satu kanan satu kiri. Nama dia Raqib Atid, satu malaikat. Macam nama orang Muhammad Amin, bukan Muhammad dan Amin, Muhammad Amin lah seorang tu. Ni pun Raqib Atid seorang, Raqib Atid seorang belah kanan, Raqib Atid seorang belah kiri.
Tak, dua orang lah tapi nama sama. Seorang ni Muhammad Rokit Atik, seorang ni Rokit Atik. Bukannya dua orang Rokit satu, Atik satu, bukan. Rokit Atik tu satu belah kanan, Rokit Atik satu lagi. Tu. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, kerja Rokit Atik menyurat, menulis pekerjaan, perkara tiap-tiap mukallaf hingga mengerang waktu sakit sekalipun disurat juga. Nah, katanya tulis setiap benda secara halus, walaupun orang ni sakit, dia kata aduh boleh tulis juga. Tu aduh boleh tulis juga. Allah, memang tak terlepas langsung. Hang ni teruk ditulis juga. Natang boleh tulis juga. Mengerang pun, aduh sakit pun dia tulis juga. Nak kata tak terlepasnya daripada pemerhatian Rokit Atik. Cumanya malaikat, kalau dalam hadis sebut ataupun dalam ibarat kita ulama yang kata malaikat itu akan jauh daripada kita pada dua tempat. Pertamanya tandas, yang keduanya ketika jima. Hak tu malaikat rahmat, bukan malaikat Rokit Atik. Rokit Atik ada situ. Yang tak masuk tu malaikat rahmat ataupun malaikat hafazah. Dia ada banyak malaikat ni. Dalam kitab Qatrul Ghaith dia sebut di setiap orang ni ada 20 malaikat yang jaga. 10 malaikat shift petang, 10 malaikat shift malam. Siap ada shift lagi. Nak detail sana lah. Antaranya malaikat hafazah, malaikat yang menjaga kita daripada bahaya. Kecuali kalau Allah Ta'ala kehendak memang kita kena bahaya, habis selamat lah, mati situ je lah. Ada malaikat yang untuk menjaga kita daripada kena sengat daripada ular, ada. Tapi kalau takdir Allah Ta'ala kena tu. Apa tadi? Jadi malaikat yang kata jauh tu malaikat rahmat ya. Macam contoh ada anjing, malaikat rahmat yang tak bagi, yang tak masuk tu. Rokit Atik ada. Rokit Atik kalau tak masuk pakat bala anjing belaka. Aku nak buat maksiat dalam rumah, bukan dia tahu apa. Dia tak masuk rumah yang ada anjing. Habis kita lagu tu. Buat helah boy tu. Kata muallif rahimahullahu taala, bab tu ketika seorang itu masuk dalam tandas jangan bugil bulat-bulat. Tunggu ketika betul-betul nak duduk baru angkat kain. Bukannya start masuk tandas bugil lah. Habis kita tu. Sebab apa? Sebab nak beradab dengan malaikat tu. Begitu juga ketika bersetubuh tu, disunatkan untuk berselimut seluruh badan suami dan isteri. Supaya ada adab dengan malaikat, orang sekeliling, iaitu malaikat lah. Tak ada orang sekeliling lain selain malaikat. Disunatkan untuk bersetubuh dalam keadaan sunyi sepi, tak ada orang. Dah malaikat tu, malaikat tak kira lah. Tu memang ada kat kita dah. Dan kesembilannya dan ketujuh apa ya? Dan kesembilan daripada 10 malik, kerjanya malik mengelola neraka, menjaga, mentadbir. Dia ketua dia. Ketua dia malik. Konco dia nama dia Zabaniyah tu dalam Quran. Malaikat Zabaniyah yang tolong seksa dalam neraka tu. Dia penjaga neraka. Malik ni tak pernah senyum, serius sokmo. Sampailah Nabi SAW jumpa dia waktu Isra Mi'raj pun tetap serius, tidak pernah senyum. Malaikat Malik ni sehingga dikatakan tak pernah senyum dia tu, kalau dia tu tunjuk muka dia ke atas dunia ni mati orang. Tu Dan ke-10-nya, ke-10 pada 10 Ridwan. Nak baca Ridwan boleh, Ridwan boleh. Dia ada qiraat baca Ridwan, ada baca qiraat Ridwan. Kerjanya kerja Ridwan mengelola syurga, jaga syurga lah, mana dia ketua. Dan dalam syurga tu, dalam syurga pun ada malaikat lain juga yang tolong beri makan ke apa ke, yang kita minta. Cuma dia ketua dia yang mentadbir. Habis dah bab apa nama tu, beriman dengan malaikat. Sekarang ni beriman kepada kitab pula. Soal, macam mana percaya beriman dengan segala kitabnya, kitab Allah? Jawabnya wajib atas. Mana wajib? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Benda yang mesti dapat pahala, bukan mesti dapat pahala, benda yang boleh dapat pahala kalau buat, boleh dapat dosa kalau tinggal. Sebab bukannya Allah wajib bagi kita pahala,
Kita mengaji akidah, Allah bukannya wajib bagi pahala, tapi Allah boleh bagi pahala, Allah boleh bagi dosa. Tiap-tiap mukallaf, wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan i'tiqad ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak kitabnya Allah yang diturunkan atas tengah rasul-rasulnya Allah. Ni dia panggil sama juga, ada ijmali, ada tafsili. Ijmali makna kita i'tiqad ada kitab bagi Allah. Berapa? Wallahu a'lam. Berapa tu? Wallahu a'lam. Tu atas pandangan mu'tamad. Tawakuf, tak boleh kita kata berapa kitab Tuhan. Yang tafsir 104 tu, itu pandangan yang tidak mu'tamad. Tapi adalah Taurat wajib, Taurat, Injil, Zabur tu, itu wajib lah yang ikut ada tu. Cuma berapa sebenar jumlah kitab Tuhan, wallahu a'lam. Ini secara ijmali, secara borong. Iaitu apa? Yang diturunkan atas segala rasul tu apa? Titah Allah, suruhan Allah, dan firman-Nya Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada rasulnya Allah. Jibril sampaikan. Jibril ambil pada Lauh Mahfuz, seperti mana disebut dalam kitab Durus Samin, Ad-Durus Samin karangan Syekh Daud Al-Fattani rahimahullah taala. Dalam kitab Durus Samin sebut kitab-kitab Allah ni asal dia semua bahasa Arab. Semuanya bahasa Arab, kemudian diturunkan kepada rasul terjemah bahasa dia. Sebab itulah Taurat bahasa dia Ibrani, Injil bahasa dia Syriani, Zabur bahasa dia Qibti Mesir. Sebab apa? Sebab asalnya semua bahasa Arab, kemudian pergi pada kaum dia bukan bahasa Arab lah ke. Dia pun terjemah Ibrani, Syriani, Qibti. Bahasa dia lah, walaupun dia orang Arab, tapi bahasa dia bukan bahasa Arab yang fushah ni, bukan. Qibti Mesir kan Arab juga. Kalau Ibrani, Syriani itu tu bahasa dia, bahasa Nasrani, bahasa Israel, bahasa Yahudi. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, yang diturunkan atas segala rasul dengan titah, dengan yakni bacanya Jibril dengan mulut, beri rasul itu dengarnya. Macam bahasa gitulah. Dia baca dengan mulut lah. Boleh tak sabit mulut pada Jibril? Boleh lah, dia makhluk, bukannya Tuhan. Kalau Tuhan kita tak boleh kata Allah Ta'ala bercakap dengan mulut, tak boleh, itu jisim. Bukanlah diunjuk surat. Bukannya gini. Ni Quran ni bukan. Bukan dia tunjuk gini. Ni wahyu tadi turun. Kan dia baca. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertalaqi dengan Jibril alaihi salam bab Quran. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhatamkan Quran dalam bulan puasa 2 kali. Bukan. Waktu akhir wafat dia, tahun wafat dia tu, dia khatamkan Quran dengan Jibril 2 kali. Silap. Tu tu. Jadi makna dia bertalaqi dengan Jibril. Sebab tu kalau orang ada sanad Quran tu, sampai Nabi SAW, Nabi SAW pada Jibril, Jibril pada Allah. Gitu. Kalau ada sanad Quran tu. Kita ambil pada guru kita, riwayat pada guru kita, dia ambil pada guru sampailah kepada Hafs, dia pergi lagi sanad dia sampai Nabi SAW, Nabi SAW an Jibril, Jibril anillah. Tu macam tu. Tak ada sanad yang sampai pada Allah Ta'ala melainkan Quran ni. Kalau pekah sampai Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sampai Muhammad, tu ya habis. Muhammad pada Allah lah. Tapi nak kata dalam tulisan sanad tu yang sampai pada Allah tu biasanya dalam Quran ni, qiraat je. Dalam sanad ilmu lain sampai Muhammad ataupun sampai mazhab je lah, imam mazhab tu. Bermula qaul yang tahqiqnya, pandangan yang tahqiq, pandangan yang mu'tamad, tiada kita ketahui berapa banyak kitabnya Allah yang diturun atas rasulnya Allah. Wallahu alam. Tawakuf lah. Okey, ada balik. Sekali lagi, bermula qaul yang tahqiqnya, tiada kita ketahui berapa banyak kitabnya kitab Allah yang diturun atas rasulnya Allah. Itu atas pandangan mu'tamad. Atas pandangan yang muqabil tahqiq, mana ada bilangan 104 lah, apalah. Ini pandangan yang tahqiq, pandangan yang mu'tamad, dia tawakuf. Maka tafriqnya, jangan kata 104 buah
yakni kitab, atau lainnya lain pada 104 buah. Janganlah. Dah yang kita kata 104 tu atas pandangan yang tidak tahqiq. Dan kita wajib tahu secara tafsirilah tu. Taurat, Injil, Zabur tu. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsirnya itu 4 kitab jua. 4 ni ya, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Adapun 100 tu itu tidak mu'tamad. Lepas tu hak mu'tamad wallahu a'lam. Cuma yang tafsir wajib 4 ni. Sebab apa 4 ni je? Sebab disebut dalam Quran tu ya. Sebut dalam hadis. Pertama daripada 8 Taurat diturun atas Nabi Musa, bacaannya Taurat dengan bahasa Ibrani. Kita terus kami sebut turun dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke bahasa Ibrani. Ini laju ini tak ada apa ni. Dan keduanya 4 Zabur diturunkan atas Nabi Daud, bacaannya Zabur dengan bahasa Qibti Mesir. Nabi Daud alaihissalam dia seorang saja rasul, dalam masa yang sama raja. Hak lain rasul je lah, tak ada raja. Dia raja. Anak dia Nabi Sulaiman alaihissalam hebat juga, boleh cakap dengan jin, boleh cakap dengan binatang. Dan dia tu ada apa nama tu? Itulah kelebihannya, iaitu dia cakap dengan haiwan, boleh cakap dengan jin, boleh suruh jin. Boleh suruh jin nak pergi mana-mana terbang angin ni. Tu Nabi Sulaiman tu. Kemudian dan ketiga daripada 4 Injil diturunkan atas Nabi Isa, bacaan Injil dengan bahasa Syriani ataupun Suryani. Dan keempat Quran ni banyak nama. Quran, zikrun, zikr apa? Quran, kitab. Betul lah, az-zikr. Betul? Al-Furqan. Macam Quran diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukannya tersilap pergi ke Sayyidina Ali tu Syiah. Quran ni sepatutnya disampaikan kepada Sayyidina Ali, Jibril tersilap. Boleh pula gitu. Tu Syiah di Kedah. Saya ada disebut bab Syiah ni. Dia kata Wahabi kata Syiah tu tidak sesat. Dia sebut lagi. Ada. Dah Kedah ni banyak Syiah. Kawan ni pula Kedah. Tuan Syekh kita ni Kedah lah. Sebut sekali. Dengan bahasa bacaan Quran dengan bahasa Arabi, bahasa Arab. Bahasa Arab apa? Fushah, bukannya Amiyah. Bukan bahasa pasar. Bahasa fushah. Asalnya bahasa fushah, sahabat bahasa fushah. Tiba-tiba selepas zaman sahabat berlaku banyak sangat orang masuk Islam sampai bercampur antara orang Arab dan bukan Arab, sampai bahasa Arab pun musnah. Jadi lain, tidak fushah lagi. Maka timbullah waktu tu ilmu nahwu. Ilmu sarah. Dan wajib kita i'tiqad ke semua hukum-hukum syarak yang di dalam kitab-kitab rasul-rasul yang dahulu itu sudah Tuhan mansukh. Apa mansukh? Buang hukum-hukumnya, hukum-hukum dalam kitab-kitab sebelum tu. Dia panggil syara'un man qablana. Contoh dia, Nabi Musa alaihissalam, syariat dia antaranya kalau nak taubat bunuh diri. Syariat Nabi Musa alaihissalam antaranya kalau kena najis kena potong pakaian tu. Syariat Nabi Adam alaihissalam boleh nikah adik-beradik. Syariat Nabi Musa alaihissalam boleh menikah dengan perempuan sebanyak-banyaknya tanpa ada had. Nabi Isa alaihissalam syariat dia ialah boleh nikah seorang saja. Tu semua tu mansukh belaka. Hanya disuruh kita ikut itu syarak Nabi Muhammad hingga kiamat. Okey. Nabi Rasul-Rasul selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mati saja orang selepasnya ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni makna kalau dia buat dosa ke, buat pahala ke, tak dikira dosa, tak dikira pahala. Sembah berhala pun tak kira kafir. Itu ahlul fatrah. Tapi kalau Nabi SAW wafat, maka kekal syariat dia. Tak ada ahlul fatrah dia sampai kiamat. Tak ada. Itu antara khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah Tuhan masuk hanya habis.
Adapun seperti wajib atas kita mengerja haji, maka iaitu wajib mengerja haji syarak, yakni syariat Nabi Muhammad, tetapi semacam syarak syariat Nabi Ibrahim. Maka iaitu semacam syarak Nabi Ibrahim. Tiada mengapa, tak apa kalau sama sikit-sikit, tapi kita guna syariat kita lah, cara haji Nabi SAW, bukan Nabi Ibrahim. Macam semayang syariat terdahulu ada semayang, cuma tak macam kita. Yang kita ni wajib semayang macam Nabi SAW, bukan Nabi lain. Puasa pun ada zaman selain pada Nabi SAW, cuma zaman Nabi Musa AS puasa Ashura yang wajib, bukan Ramadan. Kita Ramadan khususiat umat Nabi SAW. Jadi Ashura tu jadi sunat dah, tak jadi wajib. Tu. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, adapun kafir Kafir mana? Ahlu fatrah. Mana ahlu fatrah? Iaitu ahlu fatrah, orang yang selepas Rasul yang dahulu, yakni yang sebelum dan dahulu dan sebelum. Okey. Dahulu dan sebelum bangkit Rasul pula, yakni bangkit Rasul lain pula. Tu ahlu fatrah. Seperti kafir-kafir Arab selepas wafat Nabi Ismail dan belum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasul, maka mereka itu kafir-kafir lepas daripada neraka, yakni tiada masuk neraka ghayah. Dan jikalau mereka itu kafir-kafir sembah berhala dan berzina sekalipun di masa belum bangkit Nabi Muhammad jadi rasul. Nokta. Tu al-fatrah. Jadi al-fatrah wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazabkan sesiapa-siapa sehingga akan kami membangkitkan seorang rasul. Tu Ahlussunnah. Mana Ahlussunnah kata kalau rasul tak bangkit, siapa-siapa yang buat taat tak jadi taat, yang buat dosa tak jadi dosa, yang sembah berhala tak jadi kafir, yang buat baik tak ada pahala, yang buat dosa tak ada dosa. Tu al-fatrah. Bila tengah-tengah antara zaman Nabi dengan Nabi. Mana zaman-zaman dia tak ada Nabi. Zaman dia tak ada Nabi, al-fatrah. Zaman dia ada Nabi, tu bukan al-fatrah lah. Selepas wafatnya Nabi, selain daripada Nabi SAW, terus al-fatrah. Orang yang selepas dia tak jumpa Nabi lah, al-fatrah. Kemudian Mu'tazilah kata, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula. Rasulah dia takwil akal, bukan rasul. Maka bagi Mu'tazilah adanya syariat sebelum bangkit rasul. Sebab itu Mu'tazilah kata wajib dia itu beriman walaupun rasul tiada, walaupun rasul tak bangkit. Sebab dia kata pada akal. Syariat pun sama, hukum haram harus wajib semua pun ada juga sebelum bangkit rasul. Bab furu' pun ikut akal, bab usul ikut akal. Tu Mu'tazilah walaupun tak ada rasul. Kita ahli sunnah, kalau andai kata Nabi SAW tak bangkit lagi, kita wajib tak belajar akidah, tahu bab akidah? Tak wajib. Hatta tak kenal Tuhan Allah pun tak ada masalah, sebab belum bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita Asy'ariyah akidah syarak, furu' fiqh syarak. Bila syarak mana kalau bukan silap macam ni. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suruh untuk kenal Tuhan, wajib tak kita buat? Tak wajib. Sebab apa? Sebab kenal Tuhan ni wajib berdasarkan syarak. Kalau syarak tak suruh, tak wajib. Contoh Nabi SAW lahir dan dia diutuskan Rasul. Nabi SAW kata, tak payah kenal Tuhan. Contoh ni. Tak payah kenal Tuhan. Wajib tak? Tak wajib. Ataupun dia tak sebut langsung tentang kenal Allah Ta'ala. Wajib tak? Tak wajib. Tapi wajib tak? Wajib. Berapa dalam Quran sebut? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib lah kenal. Ketahuilah oleh engkau bahawasanya hanya Allah sahaja Tuhan. Wajiblah mengaji tauhid. Pumpang sifat 20. Jadi berzina tak kira dosa, dia tasbih tak kira pahala, dia sembah berhala tak kira kafir. Kemudian khilaf ulama dibahas pula. Tauhid ni memadai Nabi terdahulu seorang saja ke, atau setiap zaman ada Nabi itulah tauhid dia? Contoh sekarang kita umat Nabi Daud. Contohlah. Jadi sekarang ni Nabi Daud tidak diutuskan lagi. Nabi Daud tidak diutuskan lagi. Adakah dari sudut akidah wajib dah kita kena Tuhan sebabkan Adam alaihissalam sudah diutuskan dulu? Ataupun kena tunggu Nabi Daud utus jadi rasul barulah dia kata wajib kena Tuhan, baru kita wajib kena Tuhan?
Kau macam mana? Jadi khilaf. Ada pandangan kata memadai dengan seorang rasul saja yang suruh kena Tuhan, maka seluruh umat rasul yang lain wajib kena Tuhan. Pandangan yang mu'tamad tidak. Setiap rasul hak itulah syariat dia. Mana kalau Nabi Daud AS suruh kena Tuhan, wajib kena Tuhan ketika dibangkitkan rasul kepada Nabi Daud. Nabi Muhammad SAW suruh kena Tuhan, ketika itulah wajib kena Tuhan. Setiap Nabi syariat dia antaranya ialah perkara usuluddin, akidah. Bukannya tunggu satu rasul memadai cukup pada zaman Nabi Adam, bukan. Kalau bab furuk jelas lah. Kalau bab furuk memang tiap-tiap rasul. Bab akidah ni ada memadai Nabi Adam AS saja? Tidak. Bahkan perlu setiap zaman yang ada rasul tu terang kata ini kena Tuhan, wajib. Allahu Akbar. Tu dah berzina 5 habis. Maka tiada masuk neraka mereka itu kafir-kafir yang ketika ahlul fatrah atas qaul yang sahihnya. Qaul yang sahih makna ada qaul kata kena siksa juga. Ada qaul kata kena siksa juga. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad. Jadi faham gini, maka bila faham gini, ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahli syurga, ahlul fatrah. Sebab dia tu hidup pada zaman Nabi SAW belum lagi diutus Rasul, hanya lahir saja. Tu pun pak dia meninggal dah sebelum tu, tinggal mak saja. Pas lahir lebih kurang beberapa tahun meninggal juga. Kemudian ada riwayat qila Nabi SAW bila dilantik Rasul, dia minta pada Allah Ta'ala suruh hidupkan balik mak pak dia, dan mak pak dia ucap syahadah, dan dia pun ucap syahadah, mati semula, mati dalam keadaan Islam. Ada qil, riwayat tu riwayat dhaif, tapi diraikan ulama kerana dia berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak menafikan, ada ulama yang mengatakan masuk neraka juga, tapi itu bukan pandangan jumhur. Itu ya. Tahan juga. Pak nak masuk neraka, mampulah. Tu benda khilaf. Jadi kita ambil jumhur, iaitu selamat. Firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'azzibina hatta, bukan mu'azzabina, tadi kita baca mu'azzabin. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, surah Al-Isra 15. Artinya, arti firman Allah, dan tiada kami menyeksa akan seorang hingga kami bangkit akan rasul, yakni rasul yang menyampaikan kepada itu orang. Kepada itu orang. Maksudnya orang itu lah, biar dia. Kepada itu orang. Orang mana? Orang lah yang mukallaf tu, bukan dengan rasul yang dahulu. Jadi bukannya kita ni guna syariat Nabi Ismail, bukan, atau Nabi Ibrahim, tak, Nabi SAW. Jadi kita ni ahli fatrah, tidak. Walaupun dah wafat Nabi, ya, kerana khususiat Nabi SAW ialah selepas wafat Nabi SAW tidak akan jadi ahli fatrah dah sampai kiamat, dan syariat dia terpelihara, hukum terpelihara sampai kiamat. Allah Ta'ala jamin dah, tak akan berlaku kecacatan. Dan muqabil ni lawan. Qaul yang sahihnya itu tidak boleh diterima, tak boleh terima. Mana qaul muqabil sahih, lawan bagi sahih, tadi kata sahihnya ialah orang tersebut tak kena seksa, muqabil lawannya ialah kena seksa lah. Pandangan yang mengatakan kena seksa ni tak boleh terima, tak boleh terima. Maka tafriqnya, maka dua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiada masuk neraka. Wallahu a'lam. Ada soalan? Nabi Muhammad pakai? Itu untuk dia, bukan untuk umat tu. Kita bincang sekarang ni untuk umat. Sebabnya dia guna syariat Nabi Ibrahim kerana sebelum tu, kerana masa tu dia tidak dilantik Rasul lagi. Jadi ketika itu kota Mekah ada yang bersyariat dengan syariat Nabi Ibrahim. Ahli fatrah, tapi syariat tu masih diterjaga, masih orang riwayat sehingga diamalkan. Sebab ada yang menyembah berhala ketika tu. Di Mekah tu ada yang menyembah berhala, ada yang bersyariat dengan syariat dia panggil agama Hanif, iaitu agama yang bermazhab Nabi Ibrahim. Antaranya keluarga Nabi SAW tak pernah sembah berhala, mak pak dia tak pernah sembah berhala, suci keturunan dia, sampai Nabi SAW pun tak pernah sembah berhala. Lepas tu dia guna syariat apa? Syariat Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim lah dia panggil.
Tu untuk dia. Lepas tu, lepas sudah dilantik jadi rasul, maka dia ada syariat sendiri. Tu yang disampaikan kepada kota Mekah tu. Ni wajib i'tiqad Allah Ta'ala Tuhan. Lepas tu lepas 13 tahun berdakwah pada akidah, dia mari pula furuk syariah, furuk fiqh dalam ketika sampai Madinah. Mayang gini 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 2 rakaat subuh. Mayang je gini, rokok gini, sujud gini. Sallu kama ra'aitumuni usalli, hendaklah kamu semayang seperti mana aku semayang. Jadi ra'aitumuni, seperti mana kamu lihat aku semayang. Kamu lihat ni ada dua, sama ada lihat haqiqatan atau majazan. Haqiqatan sahabat lihat sungguh. Kita tak dapat lihat, maka ra'aitumuni majazan, iaitu bil ilmi, dengan ilmu cara belajar. Innamal ilmu bitta'allum, hanya sahaja ilmu itu dapat dengan belajar. Jadi kita tahu Nabi SAW semayang berdasarkan belajar ilmu. Tu pun mazhab pula, mazhab Syafi'i dia berasa hak ni yang sahihnya sini ya. Mazhab Hanafi cara lain, mazhab Maliki cara lain. Ahli kitab yang amalannya kufur sebelum Nabi SAW dilahirkan, adakah dikira ahli fatrah? Ahli kitab yang amalannya kufur, ya. Contoh tu apa? Buhairah. Dia kata dia ahli kitab sungguh, sehingga dia katakan dia tengok Nabi SAW, ni bakal Nabi yang masa akan datang, jaga dia elok. Dia pesan ketika Nabi SAW pergi teman pak saudara dia niaga, jumpa Buhairah tu. Dia tengok tanda-tanda ni, ni tanda-tanda ni seorang rasul akan datang. Tu ahli kitab disebutlah kitab dia bahawasanya akan datang satu Nabi akhir zaman. Dalam kitab Quran kita pun Nabi Isa AS bercakap kata ada nanti di akhir zaman satu Nabi namanya Ahmad. Nama Nabi SAW banyak, antaranya Ahmad. Jadi yang tadi tu ahli kitab yang mengamalkan amalan kufur sebelum dibangkit, bukan sebelum dilahirkan, sebelum dibangkitkan Nabi. Dilahir itu tak boleh jadi Nabi lagi, bangkit umur 40 tahun. Walaupun dia itu mengamalkan benda kafir sekalipun, tidak jadi kafir. Lepas tu al-fatrah, kalau dia mati sebelum dibangkit Rasul. Kalau dia tak mati lagi sehingga dia bangkit Rasul, dia tak beriman, dia kafir lah. Ni kalau dia tak bangkit Rasul lagi, mati dah. Al-fatrah, walaupun dia duduk zaman Nabi, tapi Nabi tak dilantik Rasul lagi. Tu okey, ada soalan? Suk pula. Ada soalan? Kita ni kalau ikutkan boleh khatam minggu depan ni, tapi tu lah. Dia Ibn Khaldun tak tahu. Anu 3 minggu ni. Pelik ni Zah 3 minggu. Apa tau? Tak lulus-lulus ni. Minggu depan ni kalau lulus ni pindah Nizam ni. Tak buat dah PTPR. Payah juga nak bagi tahu pun. Nama dia Dewan Ibn Khaldun. Boleh agak tak boleh pula. Tapi pakai helmet jangan buat relax itu. Buat relax itu kawan tu tahan macam mana ni? Sudah ni mah. Buat relax itu. Pakai helmet Dok dan cari kambing. Apa hal kambing ni? Minggu depan dah. Kalau minggu depan, kalau jadilah, kalau Ibn Khaldun boleh masuk, kalau tak boleh masuk kita tangguh lah. Kita malas nak buat khatam sini, sikit sangat orang. 4 orang je. Biar aku baca sendiri. Esok 5 muka, hari Isnin 5 muka, Selasa habis dah patutnya. Sebab dia berkaitan dengan beriman dengan ni, habis dah, tak ada masalah dah apa. Mudah je. Terang pun gitu-gitu je. Sebab sifat Allah Ta'ala pun habis dah. Habis kot Sam ni. Ada soalan? Tak ada? Tak ada, kita berhenti Jumpa esok pula, hari Selasa 5 muka pula. Aduh, rajin nak main majmuk. Esok kalau contoh Ibn Khaldun tu ada whiteboard lah. Dulu masa dulu kita buat program ada whiteboard. Ada? Kau ubah sebab nanti akan datang dia akan cerita mantik sikit, jadi kita kena lukis tak tahulah kalau kat sini ke kat sana ke. Kalau kat sini tak apa dah ni.
Asal mantik tu esok ni. Esok. Jadi tak apa. Berkaitan dengan mantik, tali muqaddam, kias. Ni sikit kepala lagi, mantik. Lukis. Okey, tak ada. Wallahu alam. Sambung pula pada esok pagi, esok malam insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.